Tak silap dalam 25, 26, 27. Antara tu lah. Tak ada. Semua jawab 27, 27. Semua tahu. Tapi kenapa tak ramai sembahyang jemaah? Kadang-kadang, bukan sinilah, tempat lain. Kadang tak ramai sebab apa? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak macam duit tu. Kerja dapat duit. Tu dia kerja teruk tu. Semayang tak semayang teruk. Kerja teruk. Sampai tak semak semayang kadang-kadang. Meniaga je pasal orang tengah ramai ni tak sempat semayang. Wah, ayat dah sombong ni kau. Kan? Meniaga bagi orang covernya pergi semayang kejap tepi tu. Bentang je sejadah. Tu kalau tengok kru TV Al-Hijrah tu, kalau syuting dengan saya kat luar tu, dekat tepi-tepi kamera yang tegak tu, bentang baju mana yang ada kain tu, semayang situ je. Macam tu. Tu yang hebat TV Hijrah ni. Kan? Ya. Tapi kenapa? Sebab tak nampak. Cuba kalau kita semayang dapat RM27. Bukan 27 kali ganda, RM27. Siap satu waktu tu dapat RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor kat RM27. Okey. Kalau macam tu lah saya ingat. Penuh masjid ni. Tak muat masjid ni. Sampai keluar, melempah keluar. Masa tu orang perempuan dekat belakang tahu perbualan dia. Engkau dah berapa lama dah semayang sini leha? Bukan nama sebenar. Baru 2 minggu kak, banyak duit kau. 27 kali 5 kali 14. La ilah, banyak duit kau. Aku baru tahu ni. Tak berguna punya jiran, dah tahu banyak, tak beritahu kat aku. Dia marah je kan. Sedangkan dalam ceramah hari-hari sebut 27, 27. Dah beritahu. 27 kali ganda pun RM27. Orang perempuan macam tu lah. Dia bincang isu-isu mikro. Orang lelaki dia tak bincang soal remeh-temeh macam tu. Dia akan bincang soal dasar. Agak-agak engkau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu dia akan bincang. Ditahannya motosikal imam kat luar. Baik imam cakap, imam kena telus, imam dapat berapa? Imam ni berzuhud ni. Dunia, duit ni dunia. Cik Hayat. Alhamdulillah, syukur. Cakaplah imam dapat berapa? Adalah. Imam kena beritahu, imam jujur. Jadi imam pun beritahu. Tengoklah kalau lupa-lupa tu kadang kurang dapat kata. Tapi kalau khusyuk tu lebih sikit, teruk-teruk pun RM40 tak lagi. Ni contoh contoh tau. Contoh. Teruk-teruk pun RM40 pun tak lagi lah. Ya ke imam? Malam tumbuk-tumbuk nak jadi imam. Sebab duit. Tapi masalahnya Allah bagi lebih besar nilainya daripada itu. Lebih besar daripada itu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita pergi masjid, kita pun tak bawa anak-anak kita. Cuba ajar. Lazimkan anak kita. Sebab bila anak kita terus buat, dia cakap apa? Tak tahulah, aku ni dah terbiasa pergi masjid. Ayah aku dulu pada kecil memang bawa aku pergi masjid. Benda tu diteruskan sebabkan dia sebut ayah dia bawa daripada kecil. Mengalir pahala kat ayah tu. Nampak tak? Itu ceritanya. Kadang mak ayah AJK tu. Kan, pergi. Tapi AJK tu ajak. AJK, ajak. Ajak semua termasuk ahli keluarga kita, ajak sekali. Nampak budak-budak tu berlari-lari, tuntang, berlari kan. Pergi balik. Nyebuk aja sampai ketua budak tu tak datang masjid. Tapi ajar dia, mesti dalam masjid jangan bising-bising tau. Kita nak semayang, kita macam ni. Dia lambat pakcik ni, orang tua ni lambat sebab nak mengatur budak tu semayang pahala. Sebab nak pastikan budak ni semayang tak ganggu orang. Kadang-kadang kat rumah kan, ayah semayang, Allahu Akbar. Budak tu panjat ayah ni. Saya ingat ayah ni. Yang mak, pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu. Waktu semayang kan main jauh. Waktu semayang kan main jauh. Dia budak. Cuba tarik anak tu. Nak. Sekarang cuba ikut macam mana ayah buat. Semayang macam mana. Pandai. Macam tu lah anak mak. Lain lah kalau ayah dia semayang, mak dia panjat. Itu lain. Itu patut kau halaukan keluar. Tak faham bahasa. Dah tu bangka buat perangai apa hal lah. Kan? Tadi tu yang betul. Saya bagi contoh macam tu senang faham kan. Jadi
Tu yang kita kena tengok kan. Kadang-kadang itulah dia. Kan? Kadang kita ni lupa benda-benda yang penting, kita kena mengutamakan perkara penting tapi tidak mengutamakan perkara yang penting. Mengutamakan perkara yang tidak penting dan tidak mengutamakan perkara yang penting. Jadi makna kenalah ajar anak kita, keluarga kita ni. Kan? Kalau kita tengok dalam hidup kita ni sekarang, cabaran ni makin banyak. Tu sebabnya kita cerita tadi, cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia. Jadi macam mana? Kenapa puncanya cinta dunia takut mati? Ada dua sebab. Pertama, puncanya hawa nafsu, dan yang keduanya adalah tidak yakin. Hawa nafsu, yang keduanya tidak yakin. Contoh, Allahu Akbar dengar azan. Ayah pun siaplah nak pergi masjid. Tengah siap-siap, isteri tanya, abang nak pergi mana? Abang nak pergi masjid. Abang kena janji malam ni nak makan sesama. Kan? Sampai hati abang. Hawa nafsu tu. Yelah, besok lagi masjid. Habis tak pergi. Nak ni cerita betul. Nak pula kita yang dah kematian isteri dapat pula pengganti isteri yang muda. Tak adalah muda sangat, dalam 35 tahun. Suaminya 70. Sampai hati abang, tak jadi lagi begini. Dulu rajin pergi masjid, elok ada seseorang pergi masjid, kahwin baru langsung tak datang-datang masjid dah. Ini contoh lah. Kalau kebetulan orang sini ada yang umur macam tu, dia tak macam tu, ni tempat lain. Jadi hawa nafsu dia, ataupun tak payah kahwin, memang isteri dia tu macam tu. Abang malam ni kan ada janji nak makan sama. Yelah, tak adalah abang pergi. Ataupun tengah siap-siap nak pergi masjid. Ayah janji nak pergi pasar malam ni. Dia tak ya pula lah, pasar malam ni je pula tu kan. Yelah, tak apalah, besok je lah abang pergi masjid. Nafsu, kalah dengan nafsu anak-anak dia dengan isteri dia. Tengah siap, abang janji kan nak makan sama. Abang pergi masjid bukan lama pun. Lepas mayang nanti kita makan sama. Sayang? Okey? Settle. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang akan gantikan dia. Dia nampak imam sabar nak ke depan dia, mam tak apa mam, biar saya imam malam ni. Imam sabar ni sabar betul. Kalau dia pergi ke depan, sini steady, tempat lain. Lurus saya nampakkan sah. Saya kena dah tu bulan puasa tu. Allahu Akbar. Dekat balik tabir perempuan tu, habislah kita. Dia kata. Oh perempuan kan aku tak tahu perangai belakang tu. Habislah kita. Dia kalau tarawih tu dah dia. Dia akan dengar, siapa bawa malam ni, itulah ayat dia. Allahu Akbar. Dia dah macam tu dah dengan kawan-kawan dia. Laju malam ni, ikat kain kuat-kuat sikit kata. Ya. Allahu Akbar. Habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk pula. Tak peranjat pula orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu sabarlah tu. Sampai ayat tu pula lupa-lupa pula. Allazina amanu. Dah senyap. Dah lupa pula mana pula ayat aku bawa tadi. Itu Imam Sabar nama tu. Iya tuan-tuan. Itu pernah satu ketika dulu imam-imam yang dah huzur tu dicadangkan supaya bagi laluan pada imam muda dulu lama dah.
Lepas tu ramailah yang tulis surat bersedia untuk lepaskan jawatan tu, bagilah kat orang tu. Belanjawan tahun tu gaji allowance imam naik, tak jadi, minta balik surat tu. Yang tu. Tapi sebenarnya betul, kena, saya tengok ada satu masjid dekat Selangor tu dia upkan tu. Allowance imam dengan Bilal tu naik, betul, barulah lain semangat dia. Bukanlah kata sebab kebendaan, tak, bagilah semangat dia tu. Kan? Azan allowance Bilal, berapa allowance Bilal di sini? Cuba cakap. 300, 500. Dekat masjid dekat Puncak Alam tu 2,000 gaji Bilal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu baru betul. Tengok subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu lah subuh. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa bangun tu? Bukan orang sini tau, tempat lain. Masjid sini okey. Sebab Bilal tengok tak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tu pula baru sampai tinjau kat cermin. Ini tak ada orang ni, mau aku jadi imam dengan balik dah. Parah macam tu kan. Tak ramai-ramai. Iya. Tu sebabnya, kan, tu sebabnya kata-kata tadi kena kuat. Anak-anak abah kata malam ni nak pergi pasar malam. Kan, pergi pasar malam. Iya, abah pergi semayang kat masjid sekejap je. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak datang. Ya ke bah? Tahu tak apa? Oh. Nampak? Macam tu. Jadi kena kuat. Kena kuat. Ini benda-benda yang kalau benda agamanya slow lah, nantilah, itulah, besoklah. Malam ni ada program ni, Qiyamul Lail, yang datang mungkin sama. Disebabkan Samsul Debat nak datang pada hari Rabu ni, jadi pada hari Sabtu ni kita, pada Rabu depan kita ada ceramah Samsul Debat. Jadi hari Ahad ni kita jemputlah semua jemaah. Kalau boleh datang beramai, kita akan adakan gotong royong perdana. Perdana lah sangat. Yang datang orang yang sama. Kan? Ada seorang tu bukannya gotong royong, royong gotong. Tu royong gotong ni apa? Ambil gambar yang lebih. Alhamdulillah, akhirnya aku bersama juga dalam program gotong royong ini. Bodoh ambil gambar baju kau. Itu menterdarah kan. Bukan orang sini. Ada orang macam tu. Ya tuan kan. Jadi benda-benda baik pun dia tak nak buat. Kan? Itu cerita dia. Jadi yang pertamanya sebab hawa nafsu. Yang keduanya tidak yakin. Tidak yakin ni macam mana nak settle? Nak settle tidak yakin ni kena tuntut ilmu. Datang kuliah-kuliah. Datang kuliah-kuliah ilmu setiap hari. Ada guru-guru takmir datang buka kitab dekat masjid ni. Datang ramai-ramai. Guru takmir tu lagi hebat daripada Samsul Debat ni. Jauh hebat dia. Ilmunya mendalam. Ya, datang belajar. Daripada tak tahu jadi tahu. Kan? Daripada tak tahu jadi tahu. Kain songket benang sutera lilit sebolid buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi torang. Itu dia. Belajar. Baru kita tahu, oh semayang ni macam ni rupanya. Lagi yakin kita dalam perbuatan solat kita. Itu sebabnya nak mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Yang pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut aja. Orang semayang dia semayang tapi tak apa dia baca pun dia tak tahu. Lepas tu kita memahami, kalau boleh cuba faham apa yang kita baca dalam solat kita. Kan? Dia semayang, oh dahsyat lah. Kadang-kadang orang tu dah lama tak datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa tu? Maknanya nak kenduri tu. Tiba-tiba datang masjid, apa hal dia ni? Tiba-tiba datang, tak pernah datang, nak kenduri tu. Mesti main, dia kata. Kadang jadi hal kan. Tak apa, walaupun dia datang sebab nak kenduri, kita kena ingat ni rumah Allah. Kita lalukan dia datang, galakkan, jemput dia, cakap dia, kau lah kalau boleh lepas ni janganlah tak datang lah, datanglah lagi. Cakapkan dia macam tu. Raikan dia datang ke rumah Allah ni. Kita pula saw ni, kau datang ni tiba-tiba mesti nak kenduri kan, aku dah agak dah, langsung tak datang kawan.
Yang paling sedih sebab kena sindir tu, langsung dia tak ajak dah orang masjid. Dia terus balik, besok tu diimport masjid lain datang kena rumah dia. Allah, sedih betul. Ada berlaku tu. Masjid sendiri tak ajak ni, ajak orang masjid luar datang. Ha? Allahu Akbar kan? Itulah keadaan dia. Jangan ni main ikut-ikut, kena belajar. Baca Fatihah macam mana, kena dengan ilmu. Ini ilmu tak ada, duduk belakang imam. Dia nak saf yang pertama, betul lah tu, belakang imam nak dia. Kalau dia kata dia rasa pahala dia paling besar, dia tak tahu bila imam terlupa dia kena tolong. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yabluwakum. Yang belakang apa kum? Dah dia tak tahu. Kawan tu dah macam ni dah. Dia kata tak dapat tolong lah. Siapa suruh baca berpanjang? Kata. Kalau keluar Allah wahad, tahulah aku tolong. Tak ada imam lupa dah baca surah Al-Ikhlas tu. Kan? Allah uji. Duduk belakang imam, ilmu tak ada. Macam mana? Tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Bab takantut imam tu. Jadi apa peranan? Jadi bila imam tu mufarakah, apa sepatut dilakukan oleh yang belakangnya? Ke depan gantikan imam tu. Ni dia lain pusing. Batal weh, kontut batal dia. Apa hal? Gila makmum macam tu. Ya, macam-macam kan. Itu sebab kena belajar. Tak tahu kena tanya. Contohlah macam solat jamak dan kasar kan. Kita kalau tak biasa buat, macam orang Perak ni dia selalu travel. InsyaAllah kalau dia jalan-jalan jauh dia dah tahu ni jamak kasar macam mana, jamak takdim, jamak takhir. Jamak takyah pun ada yang tahu tu. Tapi saya pernah bawa ada beberapa pakcik ni ikut saya, kita bermusafir sampai ke Sabah. Dalam bilik hotel tu, jom pakcik kita solat sesama, saya kata. Solat. Kita solat jamak, solat jamak cik tahu tak? Cik tak tahu dah tak. Macam ni cik. Kita semayang ni namanya jamak takdim. Jadi maknanya kita himpunkan asar di dalam zuhur, mana yang diawalkan. Jadi kita semayang zuhur 2 rakaat, semayang asar 2 rakaat. Oh boleh macam tu? Boleh. Hanya untuk orang musafir sahaja. Dan musafir ni mestilah tujuan yang baik-baik. Okey, jom kita semayang. Semayang lah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Lepas tu maghrib pula. Dia belajar pula. Maghrib ni macam mana? Sama jugalah dua-dua. Tak, maghrib mesti 3. Macam mana pun maghrib 3, tapi isyak kita kasarkan jadi 2. Okey, buat. Pagi besok soalan cepu mas. Ni subuh nak gabungkan apa? Dia tanya. Nah, ni situ betul dia tanya. Tak, benda tu mungkin kita anggap lucu, tapi itulah hakikat orang yang tahu. Memang malu kalau kita tak tahu sebenarnya. Tapi bila dia tanya, dia takkan malu di masa akan datang. Tu kata Imam Syafi'i, orang yang malas belajar kena tahanlah telinga, dipanggil bodoh di masa akan datang. Nampak tak? Kita nampak benda tu simple aja, kan? Macam-macam lah kan. Tapi itulah dia, kita kena belajar. Pertama, kesempurnaan ibadah mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Bila ibadah patut jadi lagi baik, bukan jadi lagi teruk. Belajar patut jadi lagi baik, kita salat lagi jadi lagi baik. Ini semayang mengumpet macam tu laju. Tak sangka betul kan? La ilaha illallah. Kenapa ini bukan mengumpat ya? Saya nak kongsi je. Sama tu.